Informasi Kepimpinan Berkualiti saya ucapkan kepada Cik Haslinda binti Muhammad Saad dan rakan-rakan yang lain. Hari ini kami bertiga akan membentangkan tugasan tentang keutuhan wacana dalam kursus penulisan akademik GWCP 1042. Okey, tugasan ini disediakan oleh kami bertiga, iaitu saya Muhammad Aliza Jamil Selamat, saya Berpribadi Siti Muhammad Farid Fazli, saya Ahmad Fizi bin Suhairi. Okey, pensyarah bagi kursus kami adalah Cik Haslinda binti Muhammad Saad. Okey, antara benda yang terkandung dalam tugasan ini adalah satu titik sifar, iaitu pengenalan. Dua titik sifar pula adalah analisis keutuhan wacana, yang di dalamnya terdapat 4 bahagian lagi, iaitu 2.1 keutuhan semantik, 2.2 keutuhan leksikal, 2.3 keutuhan gramatikal dan 2.4 keutuhan fonologi. 3.0 pula adalah analisis sumber rujukan, yang di dalamnya terdapat 3 bahagian lagi, iaitu 3.1 sistem rujukan, 3.2 peraturan menulis rujukan, 3.3 enjin carian sumber ilmiah. 4.0 pula adalah analisis kejelasan dalam penulisan, yang di dalamnya terdapat 4.1 iaitu koheren dan 4.2 iaitu kohesi. 5.0 pula adalah kesimpulan dan akhir sekali adalah rujukan. Okey, sedikit pengenalan. Artikel ilmiah menurut Kamus Dewan Pelajar edisi kedua merupakan karangan atau tulisan tentang sesuatu perkara yang kemudiannya diterbitkan untuk bacaan umum. Artikel ilmiah juga terdiri daripada pelbagai bentuk, termasuklah kertas kerja ilmiah, proposal pendidikan, kertas konsep dan kertas konsep pendapat. Bentuk wacana selalunya disampaikan melalui teks yang membolehkan wacana menghasilkan makna yang utuh dan bersifat pragmatis. Tujuan keutuhan wacana diaplikasikan dalam penulisan artikel ini untuk memastikan terdapatnya kejelasan wacana, iaitu kohesi dan koheren dalam penulisan. Artikel ilmiah juga memberi garapan terhadap penulisan sumber rujukan dan juga sitasi. Baiklah, artikel yang kami gunakan untuk menghasilkan perdasaan tulisan ini ialah kajian linguistik bahasa Melayu bersumberkan korpus, kekuatan dan kelemahannya yang ditulis oleh Haslinda Hasan. Seterusnya, 2.0 sifar iaitu analisis keutuhan wacana. Keutuhan wacana ini dianalisis bagi memastikan terdapatnya kesatuan ia dalam penghasilan penulisan oleh pihak pengarang. Terdapat 4 keutuhan wacana. Yang pertama, keutuhan semantik, yang kedua, keutuhan leksikal, yang ketiga, keutuhan gramatikal, dan yang keempat, keutuhan fonologi. Bagi keutuhan semantik, semantik menurut Kamus Dewan edisi keempat ialah ilmu tentang erti sesuatu kata sama ada melalui penambahan maupun perubahan makna kata. Keutuhan semantik juga membawa maksud perhubungan makna antara satu ayat dengan satu ayat yang lain atau jalinan yang terbentuk antara satu perenggan dengan perenggan yang lain. Terdapat 11 jenis bagi keutuhan semantik ini. Seterusnya, keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal ini terdiri daripada 6, iaitu antonim, sinonim, himonim, hiponim, homograf dan polisim. Seterusnya ialah keutuhan gramatikal. Keutuhan wacana jenis gramatikal ini terdiri daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan yang diberikan perhatian khusus terhadap penggolongan dan pembentukan kata untuk menghasilkan ayat yang gramatis. Dan yang terakhir sekali ialah keutuhan fonologi. Fonologi ialah kajian tentang sistem bunyi bahasa yang berkaitan senarai bunyi bahasa dan ciri-ciri bunyi tersebut, serta peraturan khusus yang menjelaskan cara bunyi-bunyi tersebut berhubung antara satu sama lain. Indrawati Bardiansyah 2006 menyatakan fonologi ialah subdisiplin yang mengkaji bunyi bahasa tentang fungsi, perlakuan dan organisasi bunyi sebagai item linguistik. Tugas bidang fonologi ialah merumuskan, menghurai dan menjelaskan segala bentuk bunyi dalam sesuatu bahasa secara terperinci. Menurut Kamus Dewan Perdana 2021, fonologi didefinisikan sebagai kajian tentang sistem bunyi dan fungsinya dalam sesuatu bahasa. Bagi keutuhan semantik membawa maksud perhubungan makna antara satu ayat dengan satu ayat yang lain. Yang pertama, hubungan sebab dan akibat. Hubungan sebab dan akibat merupakan perkaitan yang mana sesuatu perkara
berlaku akan mendatangkan kesan terhadap perkara lain. Seperti yang kami jumpa dalam artikel pada ayat kajian tanpa sumber yang sahih dan nyata yang dapat mewakili penggunaan bahasa penutur asli bahasa Melayu, tentunya akan mengimplikasikan dapatan yang tidak sahih dan tidak empiris juga. Di sini perkataan mengimplikasikan dapatan yang tidak sahih dan tidak empiris juga telah menunjukkan akibat kepada ayat yang sebelumnya. Seterusnya ialah hubungan sebab dan tujuan. Hubungan sebab dan tujuan menunjukkan tujuan sesuatu perkara dilakukan dalam ayat yang saling berkait. Contoh ayat yang kami jumpai ialah di Malaysia, tugas menyimpulkan teks untuk tujuan kajian bahasa diusahakan oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi, untuk tujuan kajian bahasa ini telah menerangkan tujuan yang menunjukkan hubungan sebab dan tujuan bagi keutuhan semantik dalam artikel ilmiah ini. Seterusnya ialah hubungan sebab dan hasil. Hubungan sebab dan hasil ini merupakan perkara yang berlaku yang kemudiannya mendatangkan hasil atau pulangan yang positif. Dalam artikel yang kami kaji, kami telah menjumpai ayat kajian linguistik bahasa Melayu yang memanfaatkan korpus sebagai sumber data telah memberikan impak yang sangat besar dan merevolusikan penyelidikan dalam berbagai sub-bidang linguistik bahasa Melayu. Di sini, ayat memberikan impak yang sangat besar telah menunjukkan hasil kepada sebab yang sebelumnya. Seterusnya, ialah hubungan syarat dan hasil. Hubungan syarat dan hasil ini terjadi apabila sesuatu syarat atau ketetapan diletakkan dengan tujuan mendapatkan hasil yang tertentu. Sebagai contoh, oleh yang demikian, dengan adanya kumpulan data korpus yang semakin banyak kini, maka diharapkan kajian dalam bidang pragmatik yang bersifat analisis kuantitatif berdasarkan korpus akan menarik minat pengkaji bahasa untuk menerangkannya. Jadi syarat yang diletakkan di sini ialah kumpulan data korpus yang semakin banyak dan hasil yang dimahukan ialah menarik minat pengkaji bahasa untuk menerangkannya. Seterusnya hadirin dan hadirat sekalian ialah hubungan tempoh masa. Hubungan tempoh masa ini menunjukkan perkaitan masa antara satu sama lain. Dalam artikel ilmiah ini terdapatnya ayat seawal tahun 80-an, Dewan Bahasa dan Pustaka sudah mula membina pangkalan data korpus untuk dimanfaatkan dalam penyusunan kamus. Terkini, Kamus Dewan Perdana juga memanfaatkan korpus dalam merangka dan menyelarikan kosakata yang digunakan oleh penutur bahasa Melayu. Terdapatnya berkaitan antara tempoh masa pada tahun 80-an dan tahun terkini. Seterusnya ialah hubungan latar dan kesimpulan. Hubungan latar dan kesimpulan merujuk kepada satu rumusan yang dibuat berdasarkan satu perkara. Dalam ayat yang saya jumpai dalam artikel ilmiah ini ialah selain itu, sebagaimana juga data yang dijana oleh mana-mana pangkalan korpus tersebut masih tidak mewakili penggunaan yang lengkap, kepelbagaian bahasa yang mungkin digunakan, domain yang pelbagai atau laras yang komprehensif. Kemungkinan juga korpus yang dijana tidak seimbang dan dari segi general dan laras bahasanya yang tertentu. Jadi, kemungkinan yang dinyatakan di sini merupakan kesimpulan pada ayat yang sebelumnya. Seterusnya ialah hubungan parafrasa. Hubungan parafrasa ini merupakan hubungan satu bahagian wacana yang mengungkapkan isi bahagian lain dengan cara yang berbeza. Dalam artikel ilmiah ini, kami telah menemukan satu ayat iaitu korpus memudahkan usaha pengkaji menjana data dan mengisi data yang banyak dalam masa yang singkat. Korpus juga membolehkan variasi penggunaan perkataan yang beretas daftar, dialek atau domain yang berbeza dikenal pasti. Jadi di sini terdapat dua penggunaan perkataan korpus namun menerangkan isi yang berbeza. Seterusnya ialah hubungan perbandingan. Hubungan perbandingan ini terdapat dua kategori, iaitu kategori positif dan negatif. Perbandingan bagi kedua-dua kategori ini tidak boleh membawa maksud yang berlawanan dengan maksud asal. Namun dalam penghasilan artikel ilmiah ini, penulis tidak mengaplikasikan hubungan perbandingan. Seterusnya ialah hubungan ibarat.
Hubungan ibarat ini merupakan hubungan wacana yang menggunakan perumpamaan dan perkataan ibarat atau seerti dengannya bagi menjelaskan maksud kepada isi yang cuba disampaikan oleh penulis. Namun, dalam artikel ilmiah ini, penulis juga tidak mengaplikasikan penggunaan hubungan ibarat sebagai keutuhan semantik dalam penghasilan hadis keilmiahan. Seterusnya, ialah hubungan aplikatif atau juga hubungan dari sudut penghuraian. Hubungan ini terbentuk apabila satu bahagian wacana memperkuat antara satu sama lain dengan huraian yang diberikan. Sebagai contoh, fenomena linguistik yang luar biasa atau jarang berlaku mungkin sukar untuk dijana daripada korpus kerana kejadiannya yang rendah. Ahli bahasa mungkin perlu menggunakan kaedah alternatif seperti membuat atau teknik pengumpulan nada khusus untuk mengkaji fenomena tersebut. Jadi di sini, perkataan ahli bahasa mungkin perlu menggunakan kaedah alternatif ini merupakan penghuraian kepada fenomena linguistik yang berlaku. Seterusnya adalah hubungan memperkuat isi. Hubungan ini berlaku untuk mengukuhkan sesuatu isi dengan menjelaskan pandangan dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang kukuh dan bersesuaian. Sebagai contoh, korpus telah menjadi sumber yang paling berguna bagi kajian sintaksis kerana korpus berpotensi memberikan representatif kepelbagaian bahasa yang tinggi kualitinya. Dan peranan korpus itu sendiri yang bersifat data empiris bagi ujian hipotesis yang boleh diperoleh daripada teori tata bahasa. Perkataan dan telah memperkuat isi dalam ayat ini. Seterusnya, saya akan serahkan pembentang ini kepada rakan pembentang yang seterusnya. Keutuhan wacana yang kedua pula adalah keutuhan wacana leksikal. Menurut Asmah 1992, leksikal atau perbendaharaan kata boleh ditarifkan sebagai kata yang padanya mempunyai makna atau senarai makna yang tidak disyaratkan oleh peraturan. Keutuhan leksikal terbagi kepada 6, iaitu sinonim, antonim, homograf, himonim, hiponim dan juga polisem. Sinonim adalah kata-kata yang mempunyai makna yang seakan-akan sama namun ia berbeza nilai rasa dan penggunaannya. Dalam artikel ilmiah yang kami kaji, penulis tidak mengaplikasikan keutuhan wacana leksikal jenis sinonim ini. Yang kedua pula adalah antonim. Antonim adalah hubungan antara kata yang memperlihatkan unsur berlawanan makna atau pertentangan makna. Antonim terbagi kepada 3, iaitu antonim tafsiran, antonim penggenap dan juga antonim sebalikan. Dalam artikel yang kami kaji ini, penulis juga tidak mengaplikasikan keutuhan wacana leksikal jenis antonim. Yang ketiga pula adalah homograf. Homograf adalah kata-kata yang mempunyai persamaan bentuk ejaan namun bunyi dan makna adalah berbeza. Dapat dilihat dalam artikel yang kami kaji, kami menjumpai perkataan sepak yang digunakan untuk menunjukkan kepada ayat sepak bola yang menggunakan kaki. Selain itu, perkataan sepak juga boleh digunakan untuk menunjukkan kepada perbuatan menyepak menggunakan tangan yang disebut sebagai sepak. Yang ketiga pula adalah himonim. Himonim merujuk kepada perkataan yang mempunyai persamaan dari aspek ejaan dan bunyi, namun makna perkataan tersebut berbeza mengikut perbezaan konteks. Dalam artikel yang kami kaji, kami menjumpai perkataan lalu yang merupakan keutuhan wacana leksikal jenis himonim. Hal ini kerana perkataan lalu boleh berada dalam dua konteks yang berlainan. Dalam artikel ini, perkataan lalu digunakan dengan perkataan sepintas yang menunjukkan sebagai masa. Yang kelima pula adalah hiponim. Hiponim adalah makna umum yang meliputi makna khusus. Dalam artikel yang kami kaji ini, penulis tidak mengaplikasikan keutuhan wacana leksikal jenis hiponim. Akhir sekali adalah polisem. Polisem adalah kata-kata yang mempunyai persamaan bunyi dan bentuk ejaan namun berbeza makna apabila digunakan dalam konteks yang berlainan. Dalam artikel yang kami kaji ini, kami menjumpai perkataan badan yang merupakan keutuhan wacana leksikal jenis polisem. Perkataan badan ini dalam artikel ilmiah digunakan untuk merujuk kepada sebuah agensi kerajaan. Dalam konteks lain, perkataan badan boleh digunakan untuk merujuk kepada tubuh badan manusia ataupun haiwan. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan seperjuangan saya iaitu Ahmad Hafizi.
Okey, seterusnya kita masuk kepada 2.3, iaitu keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal terbahagi kepada 3 proses, iaitu kepada 4 proses, iaitu pengimbuhan, penggandaan, pemajumukan dan hubungan dari segi gramatikal. Pertama, proses pengimbuhan. Proses pengimbuhan ialah satu penghasilan kata yang harus melalui proses pengimbuhan. Kata dasar digandingkan dengan imbuhan seperti imbuhan awalan, akhiran, sisipan atau akitan. Dalam artikel ilmiah yang kami kaji ini, imbuhan yang kami ambil ialah imbuhan akitan, iaitu contoh perkataan pembinaan, iaitu kata dasar bina diapitkan dengan 2 imbuhan di hadapan kata dasar bina, iaitu pem, dan di belakang kata dasar bina, iaitu an. Kedua ialah penggandaan. Penggandaan melibatkan proses penggandaan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu, iaitu kata ganda berentak. Penggandaan juga terdiri daripada penggandaan penuh, separa dan berentak. Antara contoh perkataan yang kami jumpa dalam artikel ini ialah prinsip-prinsip, iaitu perkataan prinsip diulang secara penuh sebanyak 2 kali. Oleh itu, perkataan prinsip-prinsip ialah penggandaan penuh. Yang ketiga ialah pemajumukan. Pemajumukan merupakan proses yang merangkaikan 2 kata dasar atau lebih dan akan menghasilkan makna tertentu. Antara contoh yang kami jumpa dalam artikel ini ialah perkataan termembual. Dan yang terakhir, hubungan dari segi gramatikal. Hubungan dari segi gramatikal memperlihatkan binaan tata bahasa secara umumnya yang terdiri daripada penanda penghubung, penanda rujukan, penanda penggantian dan penanda pengguguran. Antara contoh yang kami jumpa bagi penanda penghubung ialah selain itu, kerana, dan. Antara contohnya ialah selain itu di bawah program pembinaan sistem korpus. Dan penanda rujukan iaitu kata ganti nama. Antara contoh perkataan yang kami jumpa ialah mereka dalam ayat ketika mereka memanfaatkan korpus dalam kajian pragmatik. Dan ketiga, penanda penggantian. Antara contoh perkataan yang kami jumpa ialah hal ini. Dan dalam ayatnya ialah hal ini menunjukkan perubahan dalam 2 aspek. Dan yang terakhir ialah penanda pengguguran, iaitu dalam ayat yang kami jumpa ialah kerja-kerja menyusun dan menaikan semua perkataan dalam teks yang tertentu mengikut konteks. Dan seterusnya ialah keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi ialah tugas bidang fonologi ialah merumuskan, menghurai dan menjelaskan segala bentuk bunyi dalam sesuatu bahasa secara terperinci. Keutuhan fonologi terbahagi kepada 3, iaitu hubungan dari segi hentian suara atau kesedapan, hubungan melalui intonasi suara, hubungan melalui nada suara. Pertama, hubungan dari segi hentian suara atau kesedapan berfungsi sebagai satu cara yang berkesan untuk mengecam dan membezakan ayat yang mempunyai 2 atau lebih maksud yang sama. Antara contoh yang kami jumpa dalam artikel ini yang kami kaji ialah penggunaan korpus dalam kajian merupakan satu pendekatan yang baik. Kedua, hubungan melalui intonasi suara. Hubungan ini berperanan untuk menjadi pemisah frasa dan menjadi penanda dalam satu ayat serta membolehkan pendengar membezakan struktur ayat-ayat yang disampaikan. Walau bagaimanapun, dalam artikel yang kami kaji ini, penulis tidak mengaplikasikan keutuhan fonologi jenis hubungan melalui intonasi suara. Yang ketiga, hubungan melalui nada suara. Nada terbahagi kepada 3 tahap, iaitu emosi sedih pada nada yang mendayu atau rendah, emosi gembira pada situasi yang ceria dan emosi marah pada nada yang lebih tinggi atau tegas. Hubungan melalui nada suara juga tidak kami jumpai dalam artikel ilmiah yang kami kaji ini. Yang seterusnya ialah 3 penggunaan sifat, iaitu analisis sumber rujukan. Analisis sumber rujukan dilakukan untuk melihat sama ada bahan yang dijadikan sumber rujukan wujud atau tidak. Dalam bahagian ini, analisis akan dilakukan dengan melihat sumber rujukan dan
penulis gunakan dan ketepatan menulis rujukan. Sistem rujukan. Penulis dalam menggunakan sistem rujukan American Psychological Association APA edisi ke-7. Edisi ke-7 ini dikeluarkan pada tahun 2019 dan merupakan edisi terkini setelah edisi sebelumnya, iaitu APA edisi ke-6. Enjin rujukan sumber. Enjin rujukan sumber ini ialah enjin syariat yang telah digunakan dalam penghasilan artikel ilmiah oleh penulis, ialah internet, Google Scholar digunakan oleh penulis untuk mencari rujukan dalam bentuk jurnal. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya, iaitu Alif. Dan seterusnya adalah peraturan menulis rujukan daripada buku dan juga jurnal. Dalam artikel yang kami kaji, kami mendapati bahawa penulis telah membuat kesalahan menulis rujukan daripada buku. Terdapat 3 kesalahan yang dilakukan oleh penulis. Yang pertama adalah pada tajuk buku tersebut. Yang kedua adalah pada tempat penerbitan. Dan yang ketiga adalah pada perkataan and all. Kesalahan pertama, menurut sistem APA edisi ke-7, kesalahan ini berlaku kerana tajuk buku tersebut tidak dicondongkan. Kesalahan kedua pula adalah penulis menyatakan tempat penerbitan buku tersebut, sepatutnya tidak perlu dinyatakan. Dan yang ketiga pula adalah penulis perlulah menyatakan ke semua penulis buku tersebut dan bukanlah menggunakan perkataan at all. Yang kedua pula adalah peraturan menulis rujukan daripada jurnal tanpa dot. Daripada hasil yang kami kaji, kami mendapati bahawa penulis telah membuat 2 kesalahan menulis rujukan daripada jurnal tanpa dot. Kesalahan pertama adalah penulis tidak mengurungkan tahun penerbitan jurnal tersebut. Yang kesalahan kedua pula adalah penulis tidak membuat jilid jurnal tersebut. Yang sebetulnya adalah penulis perlulah membuat kurungan pada tahun jurnal tersebut dikeluarkan dan juga menjilidkan jurnal tersebut. Seterusnya saya serahkan kepada Puteri. Seterusnya yang bulan sifar, iaitu kejelasan wacana. Kejelasan wacana ini terdiri kepada 2, iaitu kohesi dan koheren. Kohesi ialah pertautan atau keserasian, manakala koheren merupakan jalinan yang terhasil daripada gagasan idea untuk membentuk satu teks ataupun penceritaan. Jadi kohesi yang dijumpai dalam dalam artikel ini yang kami kaji ialah, namun suka diingatkan bahawa bukan semua data ini terdiri daripada penggunaan sempurna penguasaan bahasanya, dan bukan semua bentuk kata yang digunakan oleh penutur bahasa Melayu yang dijana dan terhimpun dalam pangkalan data korpus itu dapat mewakili bentuk yang baku dan bermakna seperti lazimnya. Dengan kata lain, bahasa yang termuat dalam korpus itu mungkin juga terhasil daripada penutur bukan Melayu atau bukan penutur jati bahasa Melayu. Jadi keserasian yang dihasilkan dalam ayat ini ialah bukan semua data ini terlahir daripada penggunaan yang sempurna penguasaan bahasanya. Jadi pertautan ayat ini telah dibuktikan pada ayat bahasa yang terdapat dalam korpus itu mungkin juga terhasil daripada penutur bukan Melayu. Bagi kalian pula, kami telah menjumpai ayat dalam artikel ini, iaitu kajian linguistik bahasa Melayu yang memanfaatkan korpus sebagai sumber data telah memberikan impak yang sangat besar dan merevolusikan penyelidikan dalam pelbagai bidang linguistik bahasa Melayu. Penggunaan korpus sebagai sumber data merupakan satu pendekatan yang amat bernilai. Jadi terdapatnya jalinan yang memanfaatkan korpus sebagai sumber data yang menyatakan sumber data itu merupakan satu pendekatan yang amat bernilai. Seterusnya, saya serahkan kepada saudara Ahmad. Okey, hari sekali kita sudah sampai ke 5 perhatian sifat, iaitu kesimpulan. Paling terakhir, keutuhan wacana ini penting bagi memastikan perkara yang disampaikan dalam penulisan dalam keadaan sistematik dan maklumat dapat disampaikan dengan baik kerana terdapatnya perkaitan antara satu sama lain.
Kedua, kejelasan wacana ini penting bagi memastikan artikel ilmiah yang dihasilkan mempunyai keselasian antara satu sama lain supaya dapat menzahirkan satu bentuk kesatuan idea dalam penulisan. Dan ketiga, penulisan sumber rujukan dalam artikel ilmiah ini juga perlu diteliti bagi memastikan kesahihan artikel ilmiah ini tidak dilalui oleh mana-mana pembaca. Okey, kita akan masuk ke bahagian yang terakhir, iaitu 60 sifat rujukan. Dalam hasilan dalam hasilan pentadsiran terusan ini terdapat 8 rujukan yang kami guna pakai. Untuk penerangan berkaitan dengan rujukan, saya akan serahkan kepada rakan saya, iaitu Puteri. Baiklah, jika anda dapat lihat pada paparan slide di sini, kami telah menggunakan 8 rujukan untuk menghasilkan pentadsiran terusan ini. Yang pertama ialah buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka karya Asma Haji Umar yang bertajuk Bahasa dan Adab Pemikiran Melayu. Yang kedua, buku juga iaitu Nahwu Melayu Mutakhir edisi kelima terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, juga karya Asma Haji Umar pada tahun 2009. Seterusnya kami telah menggunakan buku penulisan akademik yang diterbitkan pada tahun 2023. Seterusnya kami juga menggunakan Kamus Dewan edisi keempat terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2015. Kami juga menggunakan PRPM, iaitu laman web yang merupakan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Seterusnya, jurnal yang kami gunakan dari buku sekolah ialah jurnal Hasmina Hassan itu sendiri pada tahun 2023 ia diterbitkan. Seterusnya kami menggunakan jurnal karya Khalidi dan Ruqayyah Hassan yang merupakan citasi yang kami ambil untuk menghasilkan pentadsiran terusan ini. Dan yang terakhir sekali, kami telah menggunakan citasi daripada Zamri Mahmud tahun 2022 yang diterbitkan oleh Universiti Kebangsaan Melayu. Kami dalam penghasilan rujukan ini, kami telah menggunakan sistem APA edisi ke-7 dengan format yang betul dan tepat. Okey, sudah tiba masa untuk kami tamatkan sesi pembentayaan kami pada kali ini. Diharapkan pembentayaan kami pada kali ini dapat memberi pemahaman kepada rakan-rakan tentang keutuhan wacana. Sekian, terima kasih.